Topik pada hari ini merupakan prospek lumayan bisnes cendawan. Kami merupakan pengusaha cendawan berasal daripada Tangkak, Johor, dan kami mengusahakan tanaman cendawan varieti cendawan tiram kelabu. Sejarah bermula pada tahun 2010, di mana pada masa ini kami baru mengenali apa itu cendawan, bagaimana tanaman cendawan ini dihasilkan, apakah teknologi yang diperlukan untuk tanaman cendawan. Pada masa ini juga saya menceburi bidang cendawan apabila saya melanjutkan pengajian saya di peringkat MBA di UiTM Melaka. Pada masa itu saya mengenali seorang rakan saya yang mengusahakan cendawan tiram kelabu ni secara separuh masa part time. Dan pada masa itulah saya nampak potensi cendawan ini sangat besar kerana kurang diusahakan oleh orang Melayu dengan skala yang lebih besar. Kemudian pada masa yang sama, pada tahun 2009, Halal Development Corporation ditubuhkan dengan sasaran kepada penyelidikan lebih kepada halal food, halal supply chain, halal hospitality, dan di situ juga terdetik di hati di mana saya juga sebagai seorang Muslim ingin mengeluarkan satu produk halal. Dan disokong pula dengan saya berhijrah ke luar bandar. Saya orang Rawang, Selangor. Saya dulu bekerja dengan Maybank. Last position was Financial Executive di Maybank Taman Melawati. Dan saya berhijrah ke luar bandar. Dan di situlah saya menguatkan azam saya untuk mencuburi dalam bidang keusahawanan. Apabila saya melihat potensi cendawan ini, disokong pula dengan internal and external factors yang menyokong di dalam negara, tambahan pula kita ada banyak sisa buangan seperti habuk kayu getah. So itulah yang saya rasakan industri ini sangat besar untuk kita ceburi. Di samping sokongan keluarga yang banyak membantu kami dari segi keuangan, tenaga dan sokongan. Pada tahun 2011, kami mengembangkan perusahaan bermula dengan modal 15,000 dan kami mengembangkan perusahaan dengan pembiayaan daripada KKW, Skim Pembiayaan Ekonomi Desa, dengan RM100,000. RM100,000. Dengan ini kami dapat mendirikan 4 buah rumah cendawan, membeli mesin yang pertama kali kami gunakan, dan sebenarnya mesin sangat membantu dalam perusahaan cendawan. Seperti yang tuan-tuan boleh lihat, itulah keadaan permulaan di mana kami mengorak langkah daripada tahun 2010 ke 2011 dengan pembiayaan daripada bank. Kerana kami orang muda, nak dapatkan RM100,000 bukan mudah. Dan seterusnya apabila kami mengembangkan perniagaan kerana kami telah mendapat permintaan dan juga merupakan pembekal kepada Maidin. Kami menjadi pembekal kepada Maidin bermula Julai 2010. Dengan 1 buah rumah cendawan tu, kami dah jadi pembekal Maidin. Dan kami mula menghantar kepada yang pertama Maidin MITC Melaka. So di situ saya berfikiran sekiranya saya ada lebih input, saya ada lebih modal, saya ada lebih hasil, saya boleh hantar ke lebih banyak pasaran Maidin yang ada. Oleh itu, pada tahun 2013, saya dah tamat pengajian dan saya bulat hatilah kira untuk mengembangkan perniagaan. Dan Alhamdulillah dengan penubuhan unit Agropreneur Muda, disokong pula dengan sokongan daripada Agrobank untuk memberikan pembiayaan kepada anak muda, telah memberikan kami satu sinar baru. Dan dengan pembiayaan pertama daripada Agrobank sebanyak RM300,000, kami dapat mengusahakan ladang yang kami sewa daripada Jabatan Pertanian Malaysia seluas 2 ekar. Pada tahun yang sama, kami juga turut memenangi pertandingan Rural Business Challenge anjuran KKW. Dengan kemenangan ini, saya berpendapat untuk berkongsi apa yang kita dapat tu dengan membina pusat pengumpulan hasil.
kerana sebenarnya kami bergerak daripada tahun 2011 tu adalah hasil juga sokongan daripada komuniti cendawan di Ledang. Ada 3-4 orang lah komuniti di bawah saya, di mana saya akan mengambil hasil mereka dan tolong pasarkan. Dari situ juga sebenarnya kita dapat membantu mereka untuk projek perniagaan mereka supaya menjadi lebih besar. So pada tahun 2015, pelaksanaan projek ditambah juga dengan sokongan daripada LPP dan juga Tekun. Pada tahun 2016, kami juga mendapat bantuan dari agensi SME Corp, dan di sini juga kami akan meningkatkan dari segi produktiviti dan keusahawanan sosial. Yang terbaru adalah keusahawanan sosial kami dengan pihak KKW untuk membangunkan pekebun kecil di bawah RISDA dan juga Felcra untuk mereka mencuburkan diri dalam bidang tanaman cendawan. Di sinilah apa yang dikatakan tanaman cendawan tiram kelabu, dan strukturnya lebih kurang sama dengan varieti yang lain. Apa yang diperlukan untuk pertanian komersial ini adalah ruang operasi, rumah cendawan dan juga teknologi mesin. Bahan mentah utama yang kita gunakan adalah dari segi habuk kayu getah, dedak padi dan juga kapur. So kita akan bancuh mengikut nisbah bancuhan dan kami akan menjalankan proses pengukusan. Proses pengukusan ni adalah penting untuk kita mematikan kuman ataupun bakteria yang hadir daripada habuk kayu getah itu. Sekiranya pengusaha itu berpengalaman, beliau akan tahu bagaimana proses pengukusan yang terbaik supaya dapat meminimumkan risiko penyakit ataupun risiko bak media rosak. Seterusnya kita akan memasukkan benih dan bag media akan mengalami proses pemeraman selama 45 hari dan sedia untuk dituai. So, tuan-tuan dapat lihat daripada slide adalah bag media matang, hasil tuaian 6 hingga 8 kali. InsyaAllah dengan teknologi dan juga dengan tambahan sokongan bahan mineral yang lain, sebenarnya kita dapat memanjangkan lagi tempoh tuaian itu dan memberikan hasil yang lebih. Sedikit perspektif tentang industri cendawan di peringkat global. Bersetuju dengan Encik Taufik sebentar tadi, China merupakan pengeluar cendawan terbesar di dunia. Sebanyak 65%, diikuti dengan European countries 22%. Dan disokong pula oleh negara Asia dari Indonesia hanya 1%. So kita boleh nampak gap yang sangat besar dan boleh diterukai oleh negara kita. Dan seterusnya kita dapat lihat penggunaan cendawan di dunia terbesarnya adalah Amerika Syarikat. Dan kita dapat lihat juga pengeluar terbesar cendawan di dunia adalah China. So kita dapat lihat juga bagaimana kita dapat trade cendawan ke peringkat global. Sedikit perkongsian, 6 jenis cendawan yang paling popular di dunia. Yang pertama adalah cendawan tiram kelabu. Kedua, button mushroom. Cendawan black jelly, telinga kera, kemudian cendawan shiitake, and then kita ada cendawan Volvarella. Cendawan Volvarella yang terbaru yang kita integrasi dengan penggunaan tandan sawit. Statistik pengeluaran dunia, sekali lagi cendawan butang sebanyak 30% di peringkat global, tiram 27% dan peluang yang sangat besar dalam cendawan jerami ataupun cendawan Volvarella sebentar tadi iaitu 5% sahaja di dalam pasaran dunia. Dan ini juga boleh direbut oleh pengusaha negara kita. Perspektif sekarang, kenapa pengguna menggemari cendawan adalah kerana pengguna sekarang mereka sudah tahu khasiat dan kebaikan cendawan itu sendiri dari segi mengawal diabetes dan juga sebagai antioksidan dan juga ia menguatkan imun sistem badan imun kita. Dan peratusan sebenarnya protein di dalam cendawan adalah lebih tinggi daripada daging ayam dan daging lembu. Selain dia mempunyai serat yang tinggi. So, strategi yang dijalankan oleh pihak syarikat adalah yang pertama untuk kami menggerakkan pertanian bernilai tinggi ini supaya lebih banyak pengusaha mengusahakannya di seluruh Malaysia. Antaranya melalui kursus yang dijalankan oleh Jabatan Pertanian Malaysia dengan peserta unit agripreneur muda cendawan. Di sini kami melatih pengusaha di seluruh Malaysia supaya mereka mendapat ilmu sepenuhnya dan mengembangkan perniagaan yang mereka ada.
Dan kedua, strateginya adalah industri pemprosesan di mana kita dapat menghasilkan central process area yang dapat dimanfaatkan oleh usahawan. Pelan tindakan adalah melalui pengurusan sumber yang cekap, mendapat bekalan habuk kayu getah yang secukupnya, mendapat input berkualiti dan sah seperti benih, penggunaan mekanisasi yang akan mempercepatkan proses kerja. Contoh dahulu saya menggunakan mesin yang lama, saya dapat hanya menghasilkan 600 beg sehari. Tetapi dengan penggunaan mesin yang baru dengan pelaburan daripada pihak Agrobank, saya dapat menghasilkan sehingga 1,700 beg media sehari. Dan ini sebenarnya melatih kecekapan para pekerja juga untuk menggunakan mesin. Dan tentunya kita memanfaatkan kekayaan alam semula jadi seperti habuk kayu getah, tandan sawit, jerami padi. So, program aktiviti yang dijalankan oleh pihak syarikat yang pertama adalah melalui kilang dan pengurusan operasi. Di kilang ini juga kami sebenarnya memberi peluang kepada pengusaha di luar sana yang ingin mendapatkan orang kata skill dan teknikal bagaimana nak menjalankan dia punya perusahaan cendawan lah, bermula daripada skala kecil, sederhana dan ke peringkat komersial. Di peringkat ladang, kami pada masa kini mempunyai 15 buah rumah cendawan di Jalan Bekoh dan ditambah pula dengan 4 buah rumah cendawan di Bukit Kecil. So dengan rumah cendawan yang kami ada sebenarnya ia mampu menampung beg media sebanyak 200,000 beg media pada satu-satu masa. Dan apa yang kami buat adalah pada satu musim kami akan jalankan 7 buah rumah. Dan 7 buah rumah ini akan memberikan hasil lebih kurang 5 tan sebulan. Dan supaya kita tidak putus hasil, kita akan ada set rumah yang kedua dan rotation akan berlaku. Kemudian kami membina pusat pengumpulan hasil dan pembungkusan supaya kami dapat mengawal dari segi permintaan dan penawaran dalam pasaran. Pada masa kini kami telah memasuki 4 buah maidin sehingga Seremban 2 dan insya-Allah dengan pertambahan hasil daripada pengusaha kami anggarkan kami akan menghantar cendawan ke pihak maidin di Kuala Lumpur dan juga di Johor Bahru. Seterusnya adalah aktiviti berkaitan industri asas tani di mana industri asas tani sebenarnya adalah satu ruang untuk usahawan sebenarnya meningkatkan pendapatan mereka dengan menghasilkan produk-produk yang bernilai tinggi. Seperti mereka boleh menghasilkan cendawan goreng, mereka boleh menghasilkan sos cili, tepung cendawan. Dan yang kelima adalah media alternatif. Gerakan daripada Jabatan Pertanian Malaysia juga sekarang kami giat menggunakan media selain daripada habuk kayu getah. Yang banyak sebenarnya ada dalam negara kita seperti jerami padi, tandan sawit dan juga beg media terpakai. Bermaksud kita akan mengaplikasikan pengurusan zero waste management. Daripada beg media itu sekiranya dah habis musim dia, kita tidak akan buang tetapi kita akan guna semula sama ada untuk dijadikan baja organik, dijadikan pellet untuk makanan ternakan ataupun diguna semula untuk tanaman cendawan yang lain. Tanah terbiar dan juga integrasi dengan kelapa sawit dan getah memang telah dijalankan oleh pengusaha dan terdapat juga rakan-rakan saya yang mengusahakan cendawan dalam kebun getah dan juga dalam kebun sawit. Cendawan mereka sangat-sangat berkualiti, grade A oleh kerana kehadiran oksigen dan juga ada pokok-pokok benau. Ya? Memang sesuai untuk pasaran ekspor. Dan yang keenam adalah sasaran untuk menyediakan control environment, persekitaran terkawal dan ini merupakan pelaburan yang besarlah sekiranya terlaksana projek ini. Okey, apa yang diperkatakan sebentar tadi ini adalah rajah kitaran operasi ladang hingga pemasaran hasil. So kami akan menghasilkan beg-beg media yang telah disuntik benih dan menghantar kepada komuniti usahawan. Kemudian mereka akan menunggu masa dan sampai masa tuaian mereka akan mendapatkan hasil dan hantar kepada pusat pengumpulan hasil dan kita akan distribute kepada pasaran yang ada locally dan insya-Allah untuk ekspor.
Okay. Ini juga yang saya rangka, revolusi produk yang boleh diusahakan oleh pengusaha cendawan sebenarnya. Bagaimana prospek lumayan bisnes cendawan itu berlaku daripada hasil segar RM10, bagaimana ia boleh mencecah RM100 sekilo. Ya, daripada cendawan segarnya RM10, kita hasilkan produk asas tani yang bernilai tinggi, boleh mencecah RM40 ke RM50 daripada sekilo cendawan. Bagaimana pengusaha yang kreatif dan inovatif pada masa kini, mereka boleh mempunyai caravan ataupun food cart dan ini akan meningkatkan pendapatan mereka sekiranya mereka fokus katakan di bandar boleh mencecah RM500 hingga RM1,000 atau lebih sehari. Dan proses hiliran yang akan meningkatkan lebih pendapatan adalah dari nutraceutical, pharmaceutical dan juga cosmeceutical. Restructuring of production to meet changes in demand environment. Sebenarnya inilah framework yang kami laksanakan dari dulu dan alhamdulillah sampai sekarang, di mana organized farms ataupun ladang-ladang community ni kita uruskan dengan baik, hasilnya kita kumpulkan dan di situ juga kita akan uruskan dari segi supply and demand. Kita boleh uruskan dari segi purchase order, payment system dan sebagainya. Food production and distribution is undergoing fundamental changes, di mana itu adalah framework tradisional dan current framework adalah apa yang kita laksanakan dalam negara pada masa kini, di mana kita fokus kepada small varieties of agriculture produce yang akan menghasilkan lebih pendapatan. Contohnya cendawan. Apabila kerajaan sasarkan kepada penanaman cendawan dalam volume yang besar, disokong pula dengan tambahan produk yang bernilai tinggi dan akhirnya kita akan distribute produk itu kepada pasaran yang lebih luas di dalam negara dan juga pasaran ekspor. Okay, ini adalah sedikit gambaran ladang kami di Jalan Bekuh, Payemas, Tangkak, Ledang, Johor. Habuk kayu getah adalah media utama. Stok simpanan berkeupayaan 60 hingga 80 tan pada satu-satu masa. Habuk kayu getah adalah sangat penting kerana pembekal habuk kayu getah dia perlukan syarikat yang akan konsisten ambil supply dia. So kita perlukan satu stok di mana kita tak nak putus lah daripada supplier ni boleh hantar, nanti kan dia tak nak hantar pula. So alhamdulillah daripada situ juga kita akan dapat tahu bagaimana habuk kayu itu dah boleh guna ataupun belum guna. Sekiranya pengusaha tu berpengalaman, habuk kayu getah yang baru keluar dari kilang kita tak boleh guna lagi. Sebab habuk kayu getah tu masih basah dan mengandungi banyak spora-spora yang boleh mendatangkan penyakit. Sebenarnya habuk kayu getah yang datang daripada sawmill, kita perlu tunggu 1 bulan. Dia dah kering sepenuhnya baru boleh guna. Tapi ilmu itulah yang kita kena sampaikan kepada pengusaha supaya apabila kita tahu risikonya bagaimana kita dapat mengelakkannya. Okay, kemudian itu adalah mesin kukus yang kita gunakan. Mesin kukus kita menggunakan teknologi boiler, tetapi boiler yang kami ada hanyalah manual boiler. Maksudnya manual boiler mudah diuruskan oleh pengusaha, tak kronik lah. Dan penggunaan boiler sangat-sangat menjimatkan masa. Daripada 8 jam kukusan, kalau misalnya kita kukus biasa, kita dapat jimat kepada 4 jam sahaja. Jadi kita dapat, kalau misalnya dalam rajah ni, saya dapat kukus 2 tong pada satu masa. Satu hari kita boleh kukus 2,500 beg media. Okay. Inilah sedikit risiko dan cabaran sebagai usahawan, terutamanya usahawan pertanian komersial. Sebab nama pun komersial, jadi pelaburannya sangatlah besar. Dan begitu juga dengan ilmu dan pengalaman. Dengan ilmu, kita juga dapat mengelakkan beberapa risiko yang boleh merencatkan sesuatu perniagaan. Terutamanya cendawan, SOP ataupun Standard Operating Procedure sangat penting. Dan itu perlu dipatuhi oleh setiap pengusaha. Apabila kita mempunyai ilmu dan pengalaman, pelaburan pun dah ada,
Seterusnya, pasaran dan pemasaran sangat penting supaya apa yang kita tuai pada hari ini, pada hari yang sama kita dapat terus deliver dan pengguna akan dapat direct dan cendawan tu adalah lebih segar dan berkualiti. Bercakap tentang kedaulatan makanan, kami sangat menyokong dengan kita memartabatkan kedaulatan makanan, sebenarnya kita membina pelbagai rangkaian, terutamanya dari segi community farming. Kemudian kita menyediakan bekalan makanan secukupnya untuk dalaman negara dan juga untuk pasaran ekspor. Sekian, terima kasih.